Yurish Yong. Boleh kamu type nama kamu? Kamu guna akaun keluarga kamu kan? Okay, yang guna nama Lee Hun Ting ini dengan Yurish Yong, boleh kamu type nama kamu dekat message supaya cikgu dapat rekodkan kehadiran anda. Okay, jadi sementara kita tunggu. Okay, jadi selamat datang. Okay, hari ini kita menghubungi PTPR yang kali ke-3. Jadi dekat sini hari ini kita akan belajar tentang bab 4 pembiakan. Okay, bab 4 pembiakan. Okay, jadi bab ni juga adalah satu bab yang memang sangat berkait rapat dengan seharian kita lah. Dan kamu memang selalunya akan rasanya hairan macam mana manusia kita ada dekat dunia ini. Dan kenapa mak kamu akan mengandung adik kamu lagi. Okay, jadi hari ini kita akan belajar tentang pembiakan dan kamu akan tahu dengan lebih lanjut lagi nanti. Okay, dalam sini. Okay, dalam sini kita boleh nampak. Di sini ada dia katakan bahawa secara purata sebanyak 1,400 kelahiran bayi yang berlaku di Malaysia dalam sehari. Ini adalah daripada Jabatan Perangkaan Malaysia lah. Ini 2014. Mungkin sampai tahun ni satu hari akan sampai 1,500 ke 1,600 lagi. Okay. Jadi dalam bab ni kita akan kaji tentang apa itu pembiakan seks dan seks. Okay, jadi dekat sini kita juga akan lihat tentang sistem pembiakan manusia. Dan kita juga akan belajar tentang kita haid. Ini adalah khas untuk murid perempuan ataupun untuk perempuan saja. Okay, lepas tu pensenyawaan dan kehamilan. Dan faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi. Kemandulan dan pencegahan kehamilan. Dan terakhirnya adalah pembiakan tumbuhan. Sebenarnya semua ini kamu pernah belajar mungkin secara pengenalan saja pada sekolah rendah anda dahulu. Okey, jadi kita lihat lagi. Di sini Plotting Science dia kata hadiah Nobel Robert Edward. Okey, pada tahun 2010 seorang saintis Britain Robert Edward telah dinobatkan sebagai pemenang hadiah Nobel dalam bidang perubatan. Beliau telah berjaya menghasilkan kaedah pensenyawaan in vitro. Okay, jadi itu adalah pensenyawaan yang di bekas kaca. Jadi ini adalah khas untuk yang orang yang mereka tidak dapat melahirkan anak ataupun tidak dapat mengandung. Mereka akan menggunakan cara ini, kaedah ini untuk apa? Untuk mendapatkan bayi. Okay? Jadi, kita tengok lagi. Okay, jadi hari ini kita akan pergi kepada subtopik yang pertama dalam bab 4 ini, iaitu pembiakan seks dan seks. Jadi dalam perbincangan kita hari ini, kita hanya akan lihat kepada pembiakan seks sahaja. Lepas tu nanti hari Khamis kita akan sambung dengan pembiakan seks. Okay, jadi tahukah anda tentang masuk pembiakan? Apa itu pembiakan? Jadi dalam sains ni kita membincangkan perkara ini adalah sebagai sesuatu
ilmu pengetahuan. Jadi pembiakan ialah proses penghasilan individu baharu oleh organisma hidup. Pembiakan merupakan ciri asas bagi setiap organisma hidup. Jadi ini adalah gambar ini menunjukkan cara-cara pembiakan manusia dan haiwan. Sebelum tu kita lihat gambar ini. Manusia membiak dengan cara melahirkan anak. Ayam pula membiak dengan cara bertelur. Ikan paus juga membiak dengan melahirkan anak. Jadi ini adalah kita boleh nampak dekat sini cara-cara pembiakan manusia dan haiwan. Dekat sini kita lihat lagi kerjaya sains dalam bahagian pembiakan ini. Doktor pakar yang mengamalkan ilmu perubatan berkaitan kehamilan dikenal sebagai pakar obstetrik dan ginekologi. Jadi ini adalah pakar yang tentang kehamilan. Lepas tu kita lihat lagi yang dekat sini. Pembiakan boleh dibahagikan kepada dua jenis. Ada dua jenis pembiakan, iaitu pembiakan seks. Pembiakan seks dengan pembiakan seks. Jadi ini adalah dua jenis pembiakan yang kita akan belajar nanti. Secara ringkas, jenis-jenis pembiakan boleh dilihat melalui peta pemikiran yang berikut. Kita lihat peta pemikiran ini. Jadi dekat sini kita boleh nampak pembiakan seks adalah melibatkan sel pembiakan. Dia berlaku pada siapa? Manusia, haiwan peringkat tinggi iaitu mamalia, burung, ikan, reptilia dan amfibia. Dan dia juga berlaku pada tumbuhan yang berbunga. Tumbuhan yang berbunga. Jadi dekat sini, ini adalah jenis pembiakan seks. Dan di sini kita juga lihat sikit tentang apa itu pembiakan seks. Yang dia tidak melibatkan sel pembiakan. Dia berlaku pada tumbuhan. Kebanyakan tumbuhan itu dia ada pembiakan seks. Tumbuhan seperti bawang, halia, ubi kentang. Kita just masukkan dia dekat tanah saja, tanamkan dia dalam tanah, dia akan keluar tumbuhan. Satu lagi adalah organisma ringkas. Macam amoeba, hydra, paramecium. Jadi ini adalah sel-sel organisma yang mereka menjalankan pembiakan seks. Jadi hari ini kita hanya akan lihat bahagian ini saja. Pembiakan seks saja. Jadi kita boleh nampak dekat sini gambar raja ni manusia membiak secara seks. Lepas tu kita boleh lihat beberapa organisma hidup yang menjalankan pembiakan seks. Di sini ada apa? Ikan, burung, reptilia, tumbuhan berbunga, amfibia, mamalia. Reptilia, amfibia dengan mamalia adalah keluarga besar di bawah haiwan. Lepas tu ini adalah beberapa organisma hidup yang menjalankan pembiakan seks. Ubi kentang, bawang, halia. Kalau ini adalah yang haiwan. Ameba, paramecium dan hydra. Jadi ini adalah yang seks. Lepas tu kita lihat terus kepada pembiakan seks. Pembiakan seks merupakan jenis pembiakan utama yang dijalankan oleh manusia, haiwan dan tumbuhan berperingkat tinggi. Kita boleh nampaklah. Selalunya kita sanjungkan kita sebagai manusia. Kenapa? Kerana kita adalah jenis
hidup. Benda hidup dekat dunia ini yang berperingkat tinggi. Okay. Pembiakan bagi manusia bukan sahaja untuk menghasilkan zuria, malah melibatkan ikatan kekeluargaan dan kasih sayang. Ini adalah beza terutamanya untuk manusia. Okay, jadi dekat sini, pembiakan seks melibatkan dua induk, iaitu dia mesti ada dua induk. Satunya adalah induk jantan yang membawa sel pembiakan jantan. Kalau untuk manusia kita panggil dia sebagai sperma. Okay, sperma. Okay. Satu lagi adalah induk yang digelar sebagai betina yang membawa sel pembiakan betina. Yang manusia dipanggil sebagai ovum. Okay, ovum. Okay. Jadi dekat sini kalau kita lihat sejarah dekat sini, masa silam ni, Anthony Van ini merupakan saintis yang pertama yang mengkaji sel sperma menggunakan mikroskop pada tahun 1677. Okay. Jadi dekat sini, ini adalah proses penghasilan gamen. Okay. Ini adalah yang induk jantan. Okay, induk jantan ini dia mempunyai tisis, zakar. Okay, dia akan menghasilkan gamen jantan, iaitu kita namakan dia sebagai sperma. Okay, untuk betina ini dia mempunyai Dia mempunyai ovari. Ovari ini dia akan menghasilkan Dia akan menghasilkan gamen betina yang dipanggil sebagai ovum. Okay, jadi murid-murid, jadi kamu mesti ingat tentang nama ini, sperma, ovum. Ini adalah untuk manusia. Dia dihasilkan oleh ovari. Okay, kalau yang sperma ini dihasilkan oleh testik. Testik. Okay. Dan dua-dua ini namanya ada, dia dinama sebagai gamen jantan dan gamen betina. Okay. Jadi kita lihat dekat sini, pembiakan seks menghasilkan generasi baharu yang berbeza daripada induknya dan menunjukkan variasi genetik. Tahukah anda tentang proses pembentukan generasi baharu? Jadi kalau kamu semua lihat dekat sini, pembiakan seks menghasilkan generasi baru yang berbeza. Jadi itulah sebab tak ada seorang dekat dunia ini dia akan kata, kamu serupa dengan bapa kamu sahaja. Tidak. Dia hanya kita boleh kata serupa, kita tidak kata sama, kan? Okay, kita tak kata muka dia memang sama saja. Kita hanya akan katanya dia serupa saja. Okay? Jadi ini itulah kenapa dia kata menghasilkan generasi baru yang berbeza dengan induknya. Dan kita selalunya akan kata menunjukkan variasi genetik. Apa maksud variasi genetik? Tengok. Ini matanya macam maknya. Ini hidung macam papa dia. Kita ada genetik dari papa, ada dari mak juga. Okay. Lepas tu, apakah yang menyebabkan pembentukan bayi di tubuh ibu yang hamil? Apa yang menyebabkan? Memang perkara ini, proses yang pertama yang terlibat dekat sini adalah dinamakan sebagai persenyawaan. Persenyawaan adalah apabila gamen jantan ini dia bergabung dengan gamen betina ini. Okay? Jadi kita lihat di sini terdapat dua jenis persenyawaan. Ada dua jenis persenyawaan sini, murid. Okay? Di sini pertamanya adalah persenyawaan dalam. Keduanya dinamakan sebagai persenyawaan luar.
Perbezaan antara persenyawaan dalam dengan persenyawaan luar diringkaskan menerusi jadual yang berikut. Yang inilah jadual. Okay, kalau kita lihat, bila dia berlaku? Berlaku kalau persenyawaan dalam berlaku apabila nukleus gamen jantan bercantum dengan nukleus gamen betina di dalam badan induk betina. Dia di dalam. Okay, kalau persenyawaan luar macam mana? Nukleus gamen jantan bercantum dengan nukleus gamen betina di luar. Dia berada dekat luar induk betina. Okay, macam mana dengan tempat berlaku pencantuman? Kalau untuk persenyawaan dalam, induk jantan membebaskan gamen jantan di dalam badan induk betina. Tapi kalau untuk persenyawaan luar, induk jantan membebaskan sperma dan induk betina membebaskan ovum. Persenyawaan ini berlaku di dalam air. Kalau kamu lihat dekat sini berlaku di dalam air, bermaksudnya ikan. Ikan selalunya dia adalah persenyawaan luar. Tapi adakah semua ikan haiwan laut adalah persenyawaan luar? Online ni cikgu bagi kepada kamu. Fikirkan, tapi cikgu baru akan ada terangkan kan. Okay, gamen jantina dan prosesnya macam mana? Untuk gamen jantan dari organ pembiakan jantan akan dibebaskan ke dalam organ pembiakan betina yang mempunyai gamen betina dan bercantum membentuk zigot. Apabila dia bercantum, dia dinamakan sebagai zigot. Okay, kalau untuk persenyawaan luar, gamen jantan biasanya berenang menuju ke arah mana? Telur dan bercantum dengan gamen betina. Okay, jadi di sini kita boleh nampaklah. Ini gambar dia. Okay, jadi ini adalah persenyawaan dalam oleh pepatung. Jadi di sini kita boleh nampaklah. Dia akan memasukkan gamen jantan ke dalam badan betina. Okay, kalau ikan ini ovum yang dilepaskan sperma. Okay, jadi dia berlaku dekat luar badan. Itulah kita panggil dia sebagai persenyawaan luar. Okay, ini adalah persenyawaan dalam. Okay, jadi kita sampai sini saja untuk hari ini dan kita lihat kepada buku kerja anda. Lihat kepada buku kerja anda, muka surat 43. Jadi di sini cikgu bimbing sikit tentang cara untuk jawablah. Okay, tandakan proses penghasilan individu baharu atau anak daripada organisma hidup. Okay, yang mana adalah proses. Apa bab tajuk yang kita belajar hari ini? Okay, lepas tu soalan 2. Nyatakan 2 jenis pembiakan. Tadi kita belajar 2 jenis pembiakan kan? Satu adalah pembiakan apa? Pembiakan apa? Atas sini ada jawapan kan? Okay. Apakah yang dimasukkan? Yang soalan ketiga, apakah yang dimasukkan dengan persenyawaan? Proses pencantuman nukleus apa dengan apa? Tadi kita telah belajar kan? Apa dengan apa? Di sini ada pencantuman. Okay. Soalan 4. Pembiakan seks melibatkan sama ada persenyawaan dalam atau persenyawaan luar. Okay. Bandingkan kedua-dua jenis persenyawaan ini. Persenyawaan dalam berlaku di mana? Badan organisma mana? Organisma apa? Okay. Kalau dekat persenyawaan luar, dia berlaku di mana? Oleh organisma apa? Jantan kah betina? Ini jantan kah betina?
Lepas tu soalan 5, kenal pastikan jenis persenyawaan yang dialami oleh haiwan beta sama ada persenyawaan dalam iaitu PD, persenyawaan luar iaitu PL. Kalau adalah persenyawaan dalam, kita tulis PD. Kalau adalah persenyawaan luar, kita tulis PL. Jadi ikan adalah persenyawaan apa? Ikan adalah persenyawaan apa? Cikgu cuba isi jugalah. Ikan adalah persenyawaan. Ikan adalah persenyawaan luar kan? Jadi kita isi PL. Persenyawaan luar kita isi PL. Okay, boleh? Jadi kamu cuba. Mamalia adalah apa? Reptilia adalah apa? Amphibia adalah apa? Burung adalah apa? Tadi kita telah belajar dekat mana? Dekat sini kan? Okay. Okay. Dan kat mana lagi kita belajar? Okay. Apa itu reptilia? Apa itu mamalia? Amphibia? Kamu kena tahu lah. Oh? Okay. Lepas tu yang soalan yang ke-6. Apakah kepentingan pembiakan? Semua benda, semua hidupan membiak untuk apa? Untuk apa? Untuk apa spesiesnya? Dalam buku teks ada tak? Ada tak? Kita cari. Okay. Okay. Ada tak? Dekat mana? Untuk apa? Ada? Dalam buku teks tak ada. So macam mana? Jadi apa jawapan untuk ini? Okay. Apakah kepentingan pembiakan? Fikirkan. Apa kepentingan dia? Okay. Supaya apa boleh jadi selepas pembiakan. Macam dekat dasar negara Malaysia ini, kan kita disuruh supaya melahirkan lebih banyak anak kan. Kalau lebih banyak anak akan lebih banyak rakyat kan. Jadi semua benda hidupan membiak untuk apa? Mengembangkan spesiesnya. Okay? Jadi ini adalah kelas kita sampai hari ini. Dan kamu hanya perlu buat muka surat 43 ini dan ambil gambar dan hantar dalam, kalau kamu dapat hantar dalam Google Classroom, kamu hantar dalam Google Classroom. Kalau kamu dapat hantar dalam Telegram, kamu hantar dalam Telegram. Kalau kamu boleh hantar dalam WhatsApp, kamu pun boleh hantar dalam WhatsApp. Hantar salah satu tempat cukup. Hantar salah satu tempat cukup. Okay, sebelum itu cikgu nak tengok lagi kehadiran. Cikgu nak tengok lagi kehadiran. Tadi ada yang baru tulis nama. Okay. Okay, cikgu nak tahu siapa Vita. Vita Masya. Okey, cikgu nampak sudah. Vita Masya. Yurish Yong, kamu guna akaun kamu kah? Okey, nampak sudah. Okay, Yurish Yong. Lepas tu Vita, Leslie, Petrus. Okay, jadi okay, cikgu sudah ambil semua kehadiran anda. Okay,
Jadi kita sampai sini saja untuk hari ini. Jadi kita jumpa lagi pada pada hari Khamis yang akan datang. Jadi kita sampai sini saja. Bye bye. Kamu boleh keluar sudah? Okay. Okay, terima kasih.